Hai guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy. Okay guys, macam mana video lepas pasal segmen terbaru kita? Top 10 One Piece, the strongest haki. So sebenarnya the carta, the senarai is very still open lah kepada korang yang rasa carta tersebut tak sesuai untuk sekian-sekian orang berada di sekian-sekian tempat. I'm open kalau korang nak letakkan korang punya cadangan sendiri dekat ruangan komen. Korang boleh komen je, sepatutnya dia ni duduk di tangga kedua, sepatutnya dia ni duduk di tangga ketiga, sepatutnya dia ni tak ada dekat dalam carta dan sebagainya. Aku tak kisah pun. Just kita main kita punya word sebab kita nak treat others bagaimana kita suka orang treat kita lah kan. Jangan kita guna perkataan-perkataan yang kasar ataupun mengherdikkan ataupun mengecilkan orang lain punya pendapat and so on. Alright, today in KS Question Corner kita akan menjawab lagi soalan-soalan yang diajukan kepada kita punya nakama-nakama. But before that, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak terlepas video-video dari aku. I'm aiming for 100k subscribers sebelum 2021, so I hope you guys can bring me there. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarodomo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Tapi sebelum kita proceed hari ini dalam segmen SNF, Siapa nak kamu sus? aku nak kenalkan korang dengan my roommate masa zaman universiti dulu, Faris. So dia ada menawarkan senduk warna-warni yang tengah viral sekarang ni. So korang boleh dapatkan senduk ni buat hadiah kat mak korang ke, isteri korang ke. Menarik bro, kaum ibu-ibu cukup suka benda ni. Dan dia juga ada menawarkan koleksi-koleksi cap dan bag yang cun gila. So kepada student-student amatlah sesuai dengan cap dan bag macam ni untuk ke kelas lecture ke, tutor ke kan. So korang boleh contact my guy Faris. Okay? Alright, let's proceed. Alright, soalan pertama datang daripada Aimai Muhammad. Kimi nak tanya, ada kemungkinan ke setiap mata karakter One Piece ada related dengan simbolik sesuatu puak atau mempunyai sesuatu kelebihan yang tersembunyi? Sebagai contoh Mihawk dan Im Sama. Alright, in my personal views, aku rasa memang mata ni ada simbolik dengan sesuatu perkara. Dan pada pandangan aku, that symbolic is jangka hayat. Pada pandangan aku je lah So contohnya mata Mihawk kan, dia ada 3 ring kan. So berkemungkinan dia ni daripada spesies Dracula. Aku tak tahu, I'm just saying. Sebab nama dia pun Dracula Mihawk kan. Sebagaimana kita tahu, Dracula ni hidup lama, panjang masa dia. Dan Im Sama pun bagi aku dia mempunyai jangka hayat yang lama. Dan pada pandangan aku dia hidup pada zaman dulu lagi, pada zaman The Ancient Kingdom lagi. Bukan kata Void Century sahaja, bahkan dia hidup masa zaman The Ancient Kingdom, which is 900 tahun, which is sama masa dengan Joy Boy. Begitu juga dengan Zunisha, which is that elephant yang carry Zou Kingdom dekat belakang dia. Dia juga mempunyai jangka hayat yang lama. Dan mata dia juga ada 3 ring. Dia mempunyai jangka hayat yang lama, which is 1000 tahun lamanya dia telah hidup dekat dalam dunia One Piece. Dan selain daripada itu, begitu juga dengan Karibu, yang kita perasan dia ada 3 ring mata dia. So in my personal view, Karibu ni dia adalah orang yang dikelon oleh Dr. Vegapunk. Oleh kerana Dr. Vegapunk kan dia bekerja dengan Monkey Dragon under Revolutionary Army pada pandangan aku. So aku rasa Karibu ni adalah the incarnation of Gaburu, iaitu salah seorang daripada Revolutionary Army. Aku tak tahu sama ada dia ada connection dengan Dragon ke tak, tapi kita tahu yang Gaburu ni adalah dulunya merupakan The Revolutionary Army. Dan mungkin Dr. Vegapunk menghidupkan semula, reincarnate the Gaburu in Karibu character, yang membuatkan Karibu ni dah hidup sekian lamanya daripada life Gaburu dulu, membuatkan dia pun ada 3 ring kat mata dia. No, I'm just saying okay, kalau korang tak setuju korang boleh komen kat bawah. Dan begitu juga mata pun ada simbolik dengan tribe yang tertentu. Contohnya macam Three Eyes Tribe yang boleh membaca poneglyph dan juga boleh mendengar voice of all things. So mata memang ada simbolik dengan sesuatu perkara dan juga mata memang ada simbolik dengan sesuatu puak. Soalan seterusnya datang daripada Rahman Junaidi, teori pasal perkataan Sunachi. Alright, Sunachi ni bermaksud retard alert.
Retard alert, class! Tak cocok mikrofon. Alright, soalan seterusnya datang daripada Rahman Junaidi. Teori pasal perkataan Sunachi. Alright, Sunachi ni adalah perkataan yang digunakan semasa nak menyerang lah. So Shimotsuki Kozaburo dulunya pernah guna perkataan ni. Ashura Doji masih kecil-kecil pun pernah guna perkataan ni. Cuma menurut Kiku, perkataan ni tak sesuai digunakan oleh Momonosuke. Sebab maksud perkataan Sunachi ini adalah buang nama engkau dan buang akal engkau dan fokus on this attack. So sebagai bakal shogun, Momonosuke tak sesuai lah gunakan perkataan Sunachi ni kan. Cuma menurut Zoro, Sunachi ni adalah sesuatu state di mana ataupun laungan ataupun battle cry di mana bila engkau rasa ragu-ragu, bila engkau rasa 50-50 tak yakin dengan serangan ni, so kau sebut perkataan Sunachi ni bagi meneguhkan kau punya pendirian, bagi meneguhkan kau punya hati kau dalam serangan tersebut. Dan perkataan Sunachi juga jelas kita dapat lihat semasa Red Scabbard menyerang Kaido. Diorang sebut perkataan Sunach, throw away your name and your wits, focus on this attack, Sunach. So that is my answers. Seterusnya datang daripada Gigi Soya. Kalau ikut pendapat bro, ada tak possibilities yang pedang macam Enma, Ame no Habakiri dengan Shusui layak dikelaskan dalam Saijo o Wazamono? So sebagaimana yang kita tahu, pedang dalam kelas Saijo o Wazamono ni hanya yang kita tahu sekarang ni ada 3 sahaja, iaitu Yoru, Shodai Kitetsu dan juga Murakumogiri milik Whitebeard. So semasa dalam pertarungan ataupun pertembungan di antara Kozuki Oden menentang Whitebeard dengan pedang Murakumogirinya menentang Kozuki Oden dengan pedang Enma dan Ame no Habakirinya, kita tengok pertarungan tersebut nampak seimbang, which is Kozuki Oden dapat balance the fight dengan Whitebeard dengan Murakumogirinya. So pada pandangan aku, yes, Enma dengan Ame no Habakiri dapat kita katakan sebagai setanding dengan pedang dalam kelas Saijo o Wazamono, which is Murakumogiri. That's my opinion. Terusnya daripada Zolemi. Assalamualaikum bang, suara bang sedap lah, payung lagu Ainul Mardiah agak sekali. Ainul Mardiah, kau seharum kuntuman di taman syurga, menanti hadirnya seorang lelaki untuk menjadi bukti cinta sejati. Okay, nak dengar full song of this song, korang boleh beli album ataupun single aku yang terdapat di pasaran. Alright, soalan seterusnya datang daripada Tengku Aiman Ha dan juga Minen Mion. Minen Mion, my man from Sabah. Kepada korang yang tak kenal dia ni, he is a YouTuber juga, just like me. Just content dalam channel dia adalah berkenaan daily vlog dia. So kepada korang yang belum subscribe channel dia, aku highly suggest untuk korang subscribe dan kita bantu dia untuk capai 1000 subscriber. Okay, you are the man. Minen Mion bertanyakan soalan yang sama juga. Saya ada satu soalan, kenapa Zoro selalu sesat? So pada pandangan aku, Zoro ni dia selalu sesat disebabkan Oda nak menunjukkan sesuatu unik karakteristik of karakter dia. Contohnya macam Nami ni dia suka mencuri. Tengoklah macam dalam chapter 988 dia pergi curi Big Mom punya homies tu kan, Zeus tu kan. Begitu juga dia ni adalah mata duitan, so Nami. Begitu juga dengan Sanji, suka memasak dan dia suka ladies. Begitu juga dengan Usopp yang mana dia ni merupakan seorang yang pengecut dan seorang yang suka menipu. Banyak gila penipuan dia. Dan aku ada buat satu video yang menunjukkan penipuan-penipuan Usopp ni yang menjadi kenyataan. So korang boleh klik link kat bawah. Begitu juga dengan Brook yang mana dia suka menyanyi. Dalam dia punya percakapan dia kadang-kadang dia selalu buat dengan alunan nada nyanyian. Dan dia juga sukakan spender perempuan, panties. Begitu juga dengan Zoro yang mana unik karakteristik dia adalah sukakan arak dan juga dia selalu sesat. So that is my opinion. Soalan seterusnya datang daripada Lauselan Mansur. Salam, saya ada satu soalan mengenai Whitebeard. Dia terkenal sebagai manusia terkuat dan mempunyai sifat tidak akan pernah memaafkan sesiapa pun yang menyakitkan anak buahnya. Tapi kenapa selama 20 tahun kematian Oden yang Whitebeard anggap sebagai adik pun beliau tidak mengambil sebarang tindakan ke atas Kaido? Actually soalan ni aku ada tanya pada KS Question Corner sebelumnya, tapi dalam ayat yang lebih ringkas, mungkin ada keluar di part kedua kot. Thank you. So Lauselan Mansur, dalam pandangan aku, menurut pandangan aku, kenapa Whitebeard dia tak pergi serang Kaido? Whitebeard ni dia bukan jenis revenger tau. Bagi pandangan aku lah tengok masa Touch kena bunuh oleh Blackbeard, dia dah nasihat dengan Ace dah supaya Ace jangan pergi hunt Blackbeard, supaya dia
tak pergi menuntut bela lah dengan kematian Taj. Tapi Ace pergi juga, then end up Ace ditangkap. Kemudian bila Ace ditangkap, terus dia dengan fleet dia pergi selamatkan Ace, menunjukkan yang Whitebeard ni dia tak more to revenger, dia tak more to revenge, tapi dia more to menyelamatkan ataupun memelihara, melindungi apa yang dia ada. So kalaulah dia pergi revenge on kematian Oden, so dia akan put everything yang dia ada on the line, termasuklah family dia, his territories on the line, which is kalau dia buat pergerakan, dia buat move untuk pergi serang Kaido, mesti dia akan bawa bala tentera dia dan dia akan tinggalkan dia punya territories. Dan pada masa itulah Yonko yang lain akan ambil advantage on that, ataupun lalun-lalun lain akan serang territories dia. Begitu juga dia punya hometown. So pada pandangan aku, Whitebeard tidak pergi menyerang Kaido adalah disebabkan dia bukan jenis revenger, tapi dia lebih untuk menjaga apa yang dia ada. Sebagaimana yang kita tengok masa Ace kena tangkap, dia nak pelihara Ace, dia nak selamatkan Ace, dia nak jaga apa yang dia ada, dia pergi serang. Itu juga Wano ni bukan satu tempat yang mudah untuk pergi. Masa sebelum ni Whitebeard pergi panjat waterfall Wano tu, dia punya Moby Dick mengalami kerosakan yang major jugalah kita boleh kata, sebab mengambil masa 2 minggu untuk repair kapal Whitebeard, which is Moby Dick. Dan selain tu, pada pandangan aku, mungkin berita tentang kematian Kozuki Oden ni tak sampai ke pengetahuan Whitebeard. Ialah sebagaimana kita tahu, Wano ni kan negara tertutup, dan mungkin kalau sekarang Whitebeard ni masih hidup dan Nekomamushi dan Inuarashi datang, sebagaimana dia datang ke Sphinx untuk memujuk Marco, dan Nekomamushi datang kepada Whitebeard untuk minta Whitebeard bantu dorang punya ninja samurai Minx dengan pirates punya alliance, aku rasa Whitebeard akan datang untuk tolong. Soalan seterusnya daripada FXRISZ Kimi Scoverto. Okey bang, soalan saya, prediction lepas Wano Arc dan next Yonko Luffy jumpa. Pada pandangan aku, sebagaimana yang aku jawab dalam KS question corner lepas, next Wano Arc will be Elbaf Arc, dan Yonko seterusnya yang Luffy akan jumpa adalah Blackbeard, Marshall D.T. Soalan seterusnya datang daripada Man Azlan. Boleh tak terangkan masa yang Komurasaki tu mati, kena tebas, and then macam mana muncul jadi Hiyori pula? So Man Azlan, jawapan dia kalau kau tengok manga, Komurasaki is Hiyori. So apabila Lady Toki, which is bini kepada Kozuki Oden, menggunakan keupayaan Devil Fruit dia, Toki no Mi, menghantar beberapa orang, which is Raizo, Kanjuro, Kinemon dan juga Momonosuke ke masa hadapan 20 tahun in the future, Hiyori tertinggal kat belakang ataupun Komurasaki tertinggal kat belakang. So Komurasaki aka Hiyori ni dijaga oleh Kawamatsu. Lepas Kawamatsu ditangkap, Hiyori ni dijaga pula oleh Denjiro aka Kyoshiro. So Kyoshiro ataupun Denjiro ni minta Hiyori tukar nama dia kepada Komurasaki, which is adik kepada Momonosuke, anak kepada Kozuki Oden. Soalan seterusnya datang daripada Syami Fizin. Assalamualaikum. First, I'm your big fans. Wah, thank you bro. And soalan saya, macam mana para Yonko? Macam mana para Yonko digelar Yonko? So, in my opinion, Yonko digelar sebagai Yonko ataupun Four Emperor disebabkan 5 perkara. Yang pertama, kau kena ada wilayah, seperti mana yang dinyatakan oleh law lah sebelum ni kan. Setiap Yonko ni dia ada wilayah-wilayah dia yang tersendiri. Yang kedua, kau kena ada kru yang kuat. Sebagaimana kita boleh tengok dekat dalam kru Lanun Big Mom Pirates, dia ada 3 suite commander dia, which is Katakuri, Charlotte Smoothie dan juga Charlotte Cracker. Yang mana kan Cracker ni nak dikalahkan, Luffy bukan main, susah payah nak kalahkan si Cracker ni. Kena ada bantuan Nami kat belakang. Digunakan Gear Fort pun tak loot, lepas tu dia guna Gear Fort model Tank Man, baru dia boleh menang dengan Cracker, menunjukkan betapa kuatnya kru Big Mom. Begitu juga dengan kru Kaido yang ada 3 Calamities, King, Queen dengan Jack. Begitu juga dengan Whitebeard yang ada 16 commander, which is you need to have a very strong crew. Yang ketiga adalah kau kena duduk dekat dalam New World, which is dalam New World ni adalah another half, the second half of Grand Line yang consists of so many powerful pirates dekat situ. Dan yang keempat, kau kena ada pengaruh yang kuat sampai lanun-lanun yang dekat ada dalam New World pun nak allies dengan kau. Sebagaimana yang kita tahu, New World ni tempat yang paling bahaya, tapi even tempat yang paling bahaya yang mana banyak gila lanun-lanun yang kuat kat situ pun nak allies dengan kau, nak join kau punya lanun, nak join kau punya pirates. So menunjukkan kau memang kuat lah. Dan yang kelima adalah kau kena menang every battle. Contohnya macam Big Mom kan, Big Mom punya tempat Total Land tu, bila diserang oleh Worst Generation, kau tengok betapa susahnya diorang Urugi apa semua tu nak serang
nak serang Big Mom punya territories kan. Sampai diorang tak sampai dengan Big Mom lagi pun, tak lawan dengan, tak jumpa dengan Big Mom, tak dapat, bukan kata nak kalahkan Big Mom, nak jumpa Big Mom pun belum, diorang jumpa dengan commanders Big Mom pun dah tergeheh-geheh nak menang kan. So kau bayangkan macam mana pula Big Mom kau nak dilawan. Begitu juga dengan apa tu Kaido, bila Gecko Pirate serang Kaido, seluruh tentera dia, seluruh bala tentera dia, dia punya nakama-nakama dia semua kena bunuh oleh Kaido. Begitu juga macam Shanks bila 3 pakatan Lanu ni, Scratchman Apo, Basil Hawkins dengan Eustace Captain Kidd nak serang Shanks. Begitu juga dengan Whitebeard di mana Spade Pirates Ace kan masa tu nak serang Whitebeard pun tewas. So that is my answer. Ada 5 syarat: wilayah, kru yang kuat, duduk kat New World, dan juga pengaruh yang kuat, dan juga win every battle. So that is my answer. Soalan seterusnya, Asri Zahir MIS Miss Q. Bang Kimi, Ejah bahaskan pasal movie-movie One Piece. Oh, ini bukan soalan, ini adalah request. So insyaAllah aku akan cuba aturkan untuk buat this request. Okay. Soalan seterusnya datang daripada Y-Fats. Bang, rasa-rasa siapa akan tag team dengan Luffy nanti kat perang Wano time lawan Big Mom dengan Kaido? Takkan dia nak lawan 2 Yonko sekaligus? So in my opinion, insyaAllah aku akan buat satu video khusus untuk soalan ni, which is siapa yang akan ally dengan Luffy dan siapa yang akan datang Wano. So sebelumnya aku dah ada buat satu video yang menyatakan Shiki akan datang ke Wano. Korang boleh klik link kat bawah. Begitu juga dengan Akainu yang daripada Wano dan dia akan datang Wano juga. Korang boleh klik link kat bawah. Sebab chapter untuk Wano Arc ni pun sekarang dah sampai 79 chapter, yang aku rasa Wano Arc will be a very long arc yang pada pandangan aku lah mungkin akan sampai dalam 170 lebih chapter. So insyaAllah aku akan buat video khusus untuk soalan ni, which is siapa yang akan datang untuk ally dengan Luffy. Sebab sekarang pun kita dah ada Marco kan, daripada Whitebeard Pirate datang, Izo datang untuk bantu Luffy. So insyaAllah nanti aku akan buat satu video khas untuk soalan ini. Soalan seterusnya datang daripada Amir Ridwan. Apa teori Bro Kimi tentang Awakening Devil Fruit Luffy nanti? Ada possible teori katanya macam Danjuro Tobito, tapi dari My Hero Academia, sebab kuasa dia tukar apa-apa jadi elastik. Hihi, bukan Kanjuro ya. Okey Amir Ridwan, InsyaAllah nanti untuk soalan ni juga aku akan buat satu teori khas untuk teori Awakening Devil Fruit Luffy. So stay tune, okay? Seterusnya datang daripada AXF here. Abang, di Alabasta ada satu scene yang mana burung yang bawa bom naik ke langit. Jadi soalan saya, individu itu mati atau tidak? So AXF jawapan dia tak mati, dia hidup lagi sebab dia kan ada masa level up itu lagi. Alright, soalan seterusnya daripada Azim Yagami 09. Bang, saya nak tanya apa itu Buster Call. So Azim, Buster Call ni adalah senjata Ultimate Marine yang mana digunakan oleh Marine untuk menghapuskan sesuatu pulau ataupun suatu tempat lah. Sebagaimana yang kita tengok, Buster Call ni pernah digunakan di Ohara dan juga di Enies Lobby. So orang-orang yang memiliki kuasa untuk activate the Buster Call ataupun menekan Golden Denden Mushi tu, sebab Buster Call tu datang dalam bentuk Denden Mushi yang berwarna emas. Orang yang layak untuk tekan Denden Mushi tersebut hanyalah Admirals, Fleet Admirals, Gorosei dan juga Commander-in-Chief. Selain daripada orang-orang yang aku sebutkan tadi, tak ada hak untuk menekan Golden Denden Mushi, melainkan Spendine yang memiliki Golden Denden Mushi yang diberikan oleh Sengoku. Begitu juga dengan Spandam, iaitu anak kepada Spendine yang mempunyai Golden Denden Mushi yang diberikan oleh Aokiji. So bila Denden Mushi ni ditekan, diaktifkan, dipanggil, diseru, so 5 Vice Admiral akan datang, 10 battleship daripada Marine akan datang, dan 10,000 tentera daripada Marine akan turun. Soalan seterusnya datang daripada Goldie Roger. Assalamualaikum bang. Soalan saya, kenapa tubuh Whitebeard boleh tembusi peluru pistol manakala tubuh Kaido dan Big Mom tidak boleh tembusi peluru? Whitebeard kan Yonko yang pertama. Dia juga digelar the strongest human being in the world. So Goldie Roger takkan kau tak tahu kawan kau? Alright, pada pandangan aku, mungkin pada masa tu Whitebeard adalah sangat uzur. So sebagaimana yang kita boleh tengok masa dekat dalam Marineford War, dia lebih menggunakan Devil Fruit dia berbanding haki dia, menunjukkan tubuh badan dia dah terlampau uzur pada masa tu. Sedangkan haki dia memang kuat gila, gempak habis kan. Masa tengok, masa dia lawan dengan Oden, masa dia lawan dengan Shanks, masa dia lawan dengan Roger sebelum ni kan. Cuma mungkin pada masa tu dia sangat uzur. Dan Whitebeard, perbezaan Whitebeard dengan Kaido ni pula mungkin dari segi ketahanan badan kot. Sebab masa dekat Marineford War, dia kena tembak dengan peluru-peluru, pistol, senapang
meriam dan sebagainya, tapi dia tetap berdiri tegak, dia tetap tak jatuh. Even masa dia mati pun dia tak jatuh, dia tetap berdiri tegak. Berbeza dengan Kaido pula. Kaido bila ditebas dengan Kozuki Oden, dia terus jatuh rebah dan hampir-hampir dibunuh oleh Oden. Sedangkan kedua-duanya memegang title The Strongest kan. Seorang The Strongest Man, seorang lagi The Strongest Creature in the World. So itulah pendapat aku. So Whitebeard ni dia memiliki tubuh badan ataupun ketahanan tubuh badan yang kuat dan juga Devil Fruit yang kuat, menyebabkan dia dipanggil The Strongest Man in the World. Sampai kan dia mampu untuk menghancurkan seluruh dunia, tapi dia tak buatlah pasal tu bukan matlamat dia. So that is my answer. Soalan seterusnya daripada Mr. Kenny Day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, Wano ni mana perginya Uroge? Dia anak buah Kaido ke bukan? Nanti boleh bedah pasal Worst Generation. Kenapa diorang dipanggil Worst Generation? Gang Worst Generation yang belum jumpa Luffy, tinggal Uroge dengan Jewelry Bonnie. Adakah Worst Generation akan duduk bawah naungan Luffy sebagai Yonko kelima nanti? Dan adakah Frankie anak kepada Vegapunk? Masya Allah, banyaknya soalan. InsyaAllah untuk kupasan pasal Worst Generation, nanti aku akan buat satu video khusus untuk cerita panjang lebar pasal Worst Generation, sebab tak sempat lah kalau aku nak cerita kat sini kan, nak bagi laluan pada soalan-soalan yang lain juga. Dan untuk soalan Frankie anak kepada Dr. Vegapunk, aku rasa tak, sebab Frankie dia berasal daripada Soft Blue, sedangkan Dr. Vegapunk berasal daripada Karakuri Island. Soalan seterusnya datang daripada Yamaguschi. Salam bang. Waalaikumsalam. Adakah Kuma akan bebas dari menjadi budak Tenryo Obito? So in my opinion, yes, Kuma akan dibebaskan oleh Dragon dan ingatan dia akan dipulihkan oleh sama ada Dr. Vegapunk ataupun Charlotte Pudding. I don't know, I'm just saying. Soalan seterusnya daripada Alif Kun. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada teori tak pasal Gorosei ni dari segi connection dorang dengan Void Century, dan kenapa world government tunduk bawah dorang? Adakah dorang ni fighter level Yonko or above? So insyaAllah untuk Gorosei ni sahaja aku akan buat satu video yang khusus untuk menceritakan siapa Gorosei ni dan fakta-fakta tentang dia dan juga teori tentang dia. Cuma ada tak dorang ni terkait dengan Void Century? Bagi aku of course yes, sebab diorang tahu pasal Void Century, sebab itulah diorang akan hapuskan, diorang akan bunuh siapa-siapa sahaja yang mempunyai pengetahuan tentang poneglyph, yang boleh baca pasal poneglyph dan juga yang tahu pasal Void Century. That is my answer.